Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam, Abang Zuli, apa khabar? Baik, nak tai pusam kan? Raya. Ya, betul betul. Raya. Bagi mereka yang menyambut tai pusam, selamat menyambut tai pusam dan bagi mereka yang bercuti ya, hujung minggu seperti biasa, slow-slow lah drive. Memang terpaksa slow pun pasal jam kan. Betul betul. Dalam dah jam dekat Wani, tempat Wani. Memang Penang pun one of state yang memang celebrationnya sangat meriah untuk Thaipusam ni. Okay, so dekat area jalan nak pergi ke waterfall tu memang dah start tutup lah untuk malam ni ya, bagi sempena dengan meraihkan perayaan Thaipusam. Okay. Jadi bagi mereka yang bercuti tu, selamat bercuti tapi sentiasa faham lah ya. Siapa yang ada Nanti free masa boleh calling Abang Zuli ke? Abang Zuli banyak masa free time je. Hujung sebab saya single hujung minggu ni, jadi bagi Kimi jangan jadi tak program kita bagi tahu Okey, jadi kita tengok kepada pasangan semasa Wani something yang berlaku awal pagi tadi, tak ada dalam kalender, biasa orang tengok Forex Factory apa semua kan. Sebenarnya market ni kalau kita bimbang pasal news tak trade, sentiasa ada news. Contoh perang, tak adalah dia letak dalam Forex Factory, esok dia pergi tembak 3 ketul bom kan, tak ada dalam Forex Factory benda tu. Tapi awal pagi tadi kena aware bahawa awal pagi tadi kita ada Apple, kita ada Google dan juga Amazon, 3 syarikat gergasi dekat Wall Street dengan jumlah capital trilion, dia bukan bilion-bilion jumlah market cap dia, maksudnya jumlah unit diterbitkan darab dengan harga saham dia, itu market cap. Mencecah hampir 20% daripada S&P 500 ya. Wassalam biket. Okey, dan mengumumkan perolehan dia, dan ketiga-tiga syarikat ni miss dia punya target. Tiga-tiga dia melaporkan perolehan yang lebih rendah dan ini menyebabkan kita nampak selepas FOMC punya pergerakan tu, kita jangkakan bahawa indeks kalau naik pun naik tanpa momentum yang tinggi Kenapa saya katakan benda tu? Ini adalah untuk Apple. Kita ambil Tesla cantik sikit. Tesla dah trend. Kita ambil chart kosong lah. Kita ambil chart kosong untuk Tesla. ESLA. Apa kena-mengena dia? Saya trade GU je bang. Semua kena-mengena Okey. Ini Tesla. Kita ada lonjakan untuk Tesla sejak sehari sebelum birthday saya sejak 23 Januari. Okey. Dan kita katakan bahawa struktur ini lengkap dan kita memulakan pergerakan ke atas. Kalau kita tengok kepada Fibonacci dia, ni yang saya selalu ceritakan Wani, yang Fibo dia. Ini ngam-ngam sampai, maksudnya kita jangka bahawa struktur pembetulan kepada bawah ni, ini dah lengkap. Kita dah sampai 100%. Sini dah sampai 100%. Okey, 3 lekuk di sini dah sampai. Waalaikumsalam Rasman. Okey, itu dah sampai dan kita ada lonjakan. Dan kalau kita katakan bahawa kita meneruskan pergerakan dari belakang ni, dan ini kita tak ada satu pembetulan. Okay. Dan kalau tengok chart Tesla ni, kita dengan satu ETF derivatif lah. Tak apa, saya tak pergi terlalu dalam itu. Ini adalah XLY ataupun something. Tesla ni kereta yang kalau orang tu rasa dia barang mewah lah macam nak beli beg, anda boleh beli beg Bonia, anda boleh beli beg Anak ataupun LV punya beg, lebih kurang lah Okey, jadi kita nampak untuk XLY ni pun chart dia sama.
Okey, ni chart yang sama. Nampak? Of course tak satu-satu, sangkut-sangkut dia. Okey. So kita jangka bahawa ini pun low yang sama, ini pun akan naik dan buat pembetulan sebelum naik balik. Sebab struktur di sini lengkap 100%. Ini cuma sampai 618764 iaitu kawasan dikatakan sebagai truncation. Maksudnya dia tak sampai 100% tempat yang sama. Okey. Kenapa saya ceritakan ni? Kita menjangka bahawa ini yang bounce ini daripada sejak sebelum birthday saya, dia akan mencecah satu kawasan resisten dan mula turun ke bawah. Interesting, kalau saya ambil kepada US 100. Ni semua kaitan lah dia, Nasdaq ataupun Nasdaq lah. Okey. Nasdaq bounce daripada Oktober ni, kalau kita ambil dari low dia ke atas, ini dah masuk kawasan resisten ni. Ini dah berada dalam kawasan resisten. 100% tu lah. Bukan resisten ataupun maksudnya struktur tu dah berada dalam zon. Kalau dia nak buat pembetulan, struktur ini nak buat pembetulan, dia akan buat pembetulan di dalam zon berkenaan. Kalau dia terus extend, ini 3. Tu elliott wave lah. Ni jadi 1, ni jadi 2, ni jadi 3. Kalau kita katakan dalam 3 tu 1, 2, nak pergi 3 dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang 1 ni bila dia akan buat 2, the moment dia sampai dalam zon ini, wassalam ni. Tu maksud dia lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 baru dia habis 3. Okey, baru dia habis 3. Jadi pembetulan ini berlaku. Bila kita jangka indeks akan buat pembetulan, dia ada 2. Sama ada US dollar yang kuat ataupun yen yang kuat. Either one. Either one ya. US dollar yang kuat ataupun yen yang kuat. Mana satu cerita dia. Sekarang ni dah adakah pembetulan tu tengah berlaku? Okey. Kalau kita tengok kepada yang lebih kecil, US 100 dan kaitan dia dengan Tesla dengan yang lain-lain ya. Kita tengok apa? Dollar index. Ni adalah dollar index. Kalau kita tengok kepada dollar index daripada sudut struktur dia, high low low high low low. Saya guna trading view lah, simple sikit. Nasib baik letak XM kat situ. Kalau letak benda lain tu. Okey, ni dollar index. Okey, dan saya masukkan indikator iaitu kepada stokastik ya. Sebab guna stokastik ni untuk kita tahu kat mana low high, higher low, higher high. Kau ni nampak tak? Daripada high kat sini, ni dah buat satu penurunan dan buat satu parabola. Saya selalu cerita kan? Maksudnya daripada low dekat sini, kita dah ada low kat situ. Situ tempat kita nak letak Fibo lah. Kita dah ada lower high. Bukan semua lekuk ni higher low, higher high. Ini dalam daily lah dan ini adalah struktur ini. Jadi bila kita nampak benda ni, ini uptrend ke downtrend? Simple. Kalau kita buka mana-mana buku trading, ini adalah trend ke bawah. Itu dulu. Okay, of course dia tak pergi direct macam ni Of course dia akan ada pantulan dan lain-lain Dan kita lihat kepada apa yang kita mapkan untuk dollar index ni sebabnya saya letakkan A kat situ. Ini low daripada 3. High, low, low, high. Ni dah ada. Jadi trend dia dekat daily adalah ke bawah. Itu simple dia. Of course tak ada benda yang bergerak satu. Jadi kalau kita nampak indeks nak buat
naik ke atas ataupun jatuh ke bawah disebabkan oleh dolar, bukan yen. Beza dolar dengan yen tu adalah yen lebih sentimen, dolar lebih fundamental, cerita interest rate. Okey? Tak dapat. Rasman, direct saya bagi tahu, tak dapat. Kalau anda guna iPhone, tak dapat. Itu simple, direct. Memang tak dapat. Memang tak ada cara. Sebab kerajaan US blokkan. Meta Quote ni company Rusia. Jadi produk dia US ban, syarikat US. iPhone tu, Apple tu syarikat US. Jadi dia tak boleh menggunakan Meta Quote. Tapi kalau anda yang lama boleh. Tapi yang baru memang tak boleh. Tanya dalam sesi Azni nanti, Rasman, sebab dia guna iPhone. Wani guna iPhone ke? Tapi saya yang lama. So tak ada Yang masalah. lama. Lama tak ada masalah. Yang baru saya tahu memang tak dapat. Memang tak boleh. Okay, so kita establish daripada atas ni ke bawah. Yang lama tu mungkin ataupun beli satu iPhone second hand lah, Rasman. Ya, macam Galih sebut. Beli inilah. Okey, jadi kita establish ni adalah downtrend. Jadi maksudnya untuk euro US dollar ni kita jangkakan bahawa kalau kita katakan bahawa ini adalah high, terbalik dengan EU dengan dollar index tadi ini adalah low, higher higher low. Bawah ni adalah low tadi kan, low high higher low kan. Daripada B kepada C akan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah Ataupun kalau dia ada lekuk-lekuk lebih, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita pecahkan dalam ni akan ada 5 lagi jadi kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sebab dia jadi 9. Dalam ni pun ada 5 lagi. Kalau kita tambah dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebab tu jadi 13. Tu maksud nombor-nombor tu. Okay, so sini kita dah establish sebagai 1. Ini 3. 5 lagi. Dalam erti kata, dalam lain, kalau ini buat correction kepada low di sini, kita sebab jumlah lekuk dia tak lengkap. Sebab buat bawah cover. Sebelum ni ke sini, anda alihkan loss cover. Siapa yang tak ada orang betul dalam trading ni, don't worry. Yang kita buat adalah bentuk berulang. Teknik yang kita pakai, itu je. Boleh tak dia terus naik kat situ? Boleh. Saya boleh jadikan sini flat. Boleh je. But, of course, kita dalam sistem saya, kita jangkakan ini akan buat correction sebelum turun ke bawah balik. Dan kalau ini berlaku, saya mencari peluang untuk buy dari situ. Okay, EU. GU dalam sistem saya tak ada entry sebabnya dia tak break. Itu je. GU dalam sistem saya. Dalam sistem Wani mungkin ada. Dalam sistem saya seperti saya ceritakan, ini tak ada setup untuk saya. Sama dengan EU tadi lah. Ini dia boleh sampai ke bawah ni. Itu masalah yang flat. Jadi GU saya tak minat. Wani nanti ceritakan. Boleh. Yang sebenarnya satu lagi adalah U-Chef. Sama juga. Ni habis.
Ini saya lukis awal tadi. Sama juga, kalau ada trade, pilih salah satu benda yang sama. Low, high, kita dah ada low. Masih sangkut? Sangkut lagi. Kita teruskanlah, kita tak dapat buat apa. Saya pun nampak dekat website sangkut-sangkut. Okay, so kalau kita katakan ini dah establish sebagai downtrend, bounce ini benda sama. Benda sama, kita ini tak adalah dia kalau boleh, kalau boleh tak dia berlaku macam tu, boleh. Tapi dalam sistem saya, ini adalah motif, maksudnya 5. Kalau ini adalah 5 lekuk, sini adalah ini motif, akan diikuti oleh korektif ataupun pembetulan. Jadi 5 ni melengkapkan pembetulan, dia adalah 3. Ini adalah 1, ini 2, sini yang ketiga. Kalau dia buat benda ni, saya berminat untuk short. Di antara EU dengan U-Chef ni lagi cantik. Sebab dia ada room untuk bergerak. Banding dengan Euro US dollar tadi, ini dekat. Bergantung kepada B nanti habis kat mana. Jadi EU ataupun U-Chef yang saya minat. Lain daripada tu untuk dollar pair, UCAD kalau 2 ni berlaku. Ni mungkin dah habis. Sama ada high satu lagi ataupun dah lengkap. Saya minat dekat 2 ni nanti. Tapi pilih salah satu lah. Anda sedang shorting US dollar. Kalau anda short anda short UCAD, anda pergi long EU, anda pergi short U-Chef, anda sedang trade dollar tiga-tiga tu. Jadi pilih satu sebab dia adalah sama. Gold. Saya minat untuk trade gold apabila correction ini habis. Maksudnya ini akan naik dan turun bawah balik. Ini sama dengan EU tadi. Ini sama dengan EU tadi. Jadi kita jangkakan akan melakukan sama dengan EU, naik, lepas itu turun bawah balik. Jadi ini peluang untuk nak long gold untuk short term. Chart-chart saya ni seperti semua tahu, anda boleh dapatkan dekat Dropbox. Anda pergi dekat saya punya profile tu, ambil semua ni, saya update free tiap-tiap hari. Tak ada dalam dunia orang buat free benda ni. Dan buat dekat MT5. Tak ada. Dalam dunia saya tahu. Saya boleh claim. Saya seorang yang buat. Dalam dunia. Ada jumpa dalam dunia orang lain buat dan bagi free, bagi tahu saya. Tak ada. Memang tak ada. Okay. Silver tak minat. Minyak tak minat. Copper tak minat. Satu lagi adalah kepada GA. Ini dah berada dalam zon dia. Tapi di samping kita jangka untuk EU tadi untuk buat, maksudnya EU tadi kita jangka ia akan naik, turun balik dan naik balik macam ni kan. Jadi untuk GA ni, ini kita akan tukar kepada benda ni. Double. Faham Kimi? Sama juga high, low, lower high, lower low tu dah ada. Maksudnya trend tu dah ada. Dan kalau kita ambil Fibo dia tak sampai 100% lagi. So, bounce ini dekat sini, bukan sini, bounce ini adalah peluang untuk short. Bagi mereka yang dah short di sini sebelum ni, anda remain short. Okay? So, kita jangkakan satu lagi ke atas sebelum ke bawah. Jadi, tarik Fibo daripada 3 sini nanti. 100%, stop loss bawah 1618. TP ambil daripada 3 tempat sini. Okay? Lain daripada tu, lain saya tak minat. Yen pair, seriously, anda akan kena libas atas bawah. Faham kenapa kita jangka double kan Kimi? Sebab EU. Lain daripada tu saya tak minat. Untuk indeks pun saya tak minat. Ini mungkin buat correction yang lebih besar lah. Either dia trunket kat sini saja ataupun ni. Ingat Apple, Google dan juga ni tadi semua miss
dia punya corporate punya ni, so ada kemungkinan untuk indeks buka pada malam ni lebih ke bawah. Saya tak terkejut kalau benda tu berlaku. Kalau ini berlaku, inilah 3 yang merah, ini 4. Asalkan dia tak break satu sini. Room dia dekat sangat. Sebab tu kita pilih U-Chef. Faham Piket? Sebab tu U-Chef, bukannya kepada EU. Ada tengok, fikirkan stop loss kat mana. Stop loss kat mana. Okay, untuk indeks saya tak minat pada sekarang. Indeks kalau anda nak trade juga kepada 4 di sini. Ini boleh buat macam ni malam ni. Yes, Piket. Fikirkan bila entry tu anda letak stop loss kat mana, TP kat mana. Jangan tahu entry je. Lagi payah. XOM menarik. Jadi kita jangkakan untuk minyak. XOM ni Exxon. Kita jangkakan untuk minyak sebagai satu setakat ini benda ni Rosdi. Ni 1, 2, 3 tu masalah saya dengan benda ni. Faham tak? Kalau dia 3, dia boleh jadi correction. So, saya cuma minat kepada minyak apabila ini berlaku. Bila sini dah buat 5, baru kita kata dia motif ataupun diagonal. Barulah kita kata dia dah confirm ke atas. Setakat ini yang nampak adalah 3. Okey. Apa kena-mengena dengan XOM? Ini cerita dia. XOM ataupun Exxon Mobil. Dan ini adalah minyak. US Oil. Okey. Setakat ini bounce di sini. Ini adalah saham, of course dia akan terpengaruh dengan apa yang kita nampak dekat S&P 500. Okey, jap saya satukan chart dia supaya sama. Okey. Kalau kita setakat ini 3, faham? Yang ini adalah dekat trading view. Chart yang tadi tu ini dekat MT5. Ini kat MT5. Ini MT5. Anda boleh tengok account number saya lagi kat situ. Saya tak cover. Okey. Jadi kalau ini buat 5, dan sini akan buat 1, 2, 3 against low di sini. Okey Rosli? Maksudnya ini akan buat macam ni dan dia kecil saja. Tapi kalau ini buat ke bawah untuk minyak, sini cuma 3, kita ada continuation daripada yang belakang. Bermaksud, ini mungkin berlaku Rosdi. Kalau ini berlaku, dolar akan lebih kuat. Maksudnya dolar punya correction akan lebih kuat. Minyak, US oil. Okay. Apa pun, saya cuma minat kalau dia buat macam ni. Bukan against low ini, against low di sini. Then baru kita cari peluang. Sama seperti yang kita cerita pasal indeks tadi. Sorry, bukan situ. Sekali lagi Rosdi. Ni adalah 1, 2. Ini the whole thing adalah 3, 4, 5. Baru dia sama dengan indeks. 1, 2, 3 ni Rosdi. XOM. Kalaulah dia jadi macam ni, kita berapa kali tunggu yang macam ni dia tak jadi kan. Dia tak sampai. Dia terus pergi kena bye-bye. Kita duk tunggu tu. Tapi saya nampak disebabkan kita jangka untuk indeks mencapai lekuk 5 dan membuat correction yang lebih besar. Okey, apa hal pun ini saham. Okey, so yang saya minat adalah untuk keep on shorting dolar. Setakat ini saya masih berminat untuk shorting dolar, di mana saya berminat kepada U-Chef sebab room dia ada ruang untuk pergi. Dia ada ruang untuk pergi.
Gold apabila ini lengkap 3 lekuk. Macam mana kita tahu kalau ini buat pembetulan? Ada lekuk dia lah, setakat ini tak ada. UCAT sekiranya ini berlaku sampai sini. Ataupun even kepada EU ni tak cantik sangat, tapi kalau anda dah long, biar anda alihkan stop loss. TP kat atas sana kepada teknik anda. Teknik kena ada TP tempat TP, jangan secukup rasa. Kan payah pula cukup rasa, tak cukup-cukup rasanya. Okey, ni beza dia biket EU tu terlalu dekat. Maksudnya kalau ini break, structure ni dah reverse. Sebab sini motif. Tu tak cantik sangat EU berbanding dengan U-Chef tadi. GU saya tak minat disebabkan ini tak break. Ini tak break high. Ini tak break high. Kalau dia break high, saya minat. Maksudnya kita ada low, high, high, low, ada trend. Sekarang tak ada, dia tak break. Sikit lagi dia dah break, tak break. Okay. Not kepada dollar pair, not kepada yen pair, not kepada index, tetapi kepada dollar pair. Sebab kita masih dalam dollar dynamic. Index melengkapkan itu daripada saya. Kita kepada Wan pula, silakan. Okey. Terima kasih Abang Zuli atas penerangan beliau tadi. Okey, sekejap saya share screen dulu. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okey, so seperti biasa hari Jumaat adalah sesi analisa pasaran. Okey. So hari ini kita nak tengok sedikit apa yang berlaku kepada pasaran sebenarnya. Jadi 3 tindakan Bank Pusat ya yang kita lihat di mana telah berlaku pada awal Khamis tadi ya. Ini dah Jumaat awal Khamis tadi. Okey, di mana kita lihat Fed telah mengurangkan kenaikan kadar kepada 0.25% dan ECB dan BOE menaikkan kadar kepada 0.5%. Okay, so hari ini pun kita lihat sebenarnya ada satu data ya seperti biasa kalau awal bulan iaitu data NFP. Ya, alright. So kita nak melihat sebenarnya kesinambungan ya perjalanan dolar. Alright, dan memang normally saya pun sebenarnya lebih gemar sebenarnya fokus kepada pergerakan dolar sebenarnya. Okey, sama ada dolar mengukuh ataupun dolar melemah, di situ saya melihatkan satu peluang sebenarnya kepada kita ya. Melalui pergerakan chartnya. So tadi Abang Zuli dah tunjuk ya. Yes, kalau kita lihat sebenarnya momentum EU dan GU, GU lebih sebenarnya walaupun GU merupakan favorite pair saya, okay, saya masih nampak secara scalping sebenarnya ada strateginya, okay, untuk kita mencari potensi. Masih ada sebenarnya melalui kombinasi teknik ya. Okay, macam saya kombinasikan di antara penggunaan analisa teknikal, okay, dan juga penggunaan indikator yang ada. So ada peluangnya di situ kalau secara scalping sebenarnya. Okay, alright, and next kita nak lihat hasil keputusan FOMC. Okay, ini cuma sekadar informasi kepada anda semua. Kalau yang mana kita katakan sebagai kategori pedagang baru ya, ini memang merupakan satu orang kata perjalanan kita sebagai seorang pedagang. Kita kena mengetahui selok belok ataupun sedikit berkenaan apa yang sedang berlaku. Okay, alright. So kita lihat di sini di mana Fed ya telah menaikkan kadar faedah 0.5%. Okay, so ini menunjukkan ya bahawa pergerakan ni mungkin ya dijangkakan akan ada kenaikannya pada masa akan datang. Okay, so ada 2 lagi ya Fed merancang kenaikan ini 2 kali lagi iaitu pada Mac dan juga Mei. Tetapi para penganalisis ya di luar sana mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh Fed ni dan mereka ada sedikit keraguannya di situ. Okay, kemungkinan akan berlaku perubahan kerana kita melihatkan daripada segi inflasi yang perlahan. Okay, alright, and susulan daripada itu ada juga kita lihat pengucapan Powell. Okay, so kita juga melihat umumnya
pelabur ya. Pelabur memang memberi perhatian kepada pengucapan Powell. Okay, susulan selepas FOMC pengucapan Powell. Okay, so kepada soalan semasa sidang media, alright, so 3 perkara kita lihat di sini, antaranya adalah pemulihan dalam saham. Yang kedua adalah penurunan hasil bond dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dan yang ketiga adalah mendorong indeks saham lebih tinggi. Yes, Waalaikumsalam. AC Milan. Semalam saya rasa anda punya position dah kena TP. Saya rasa. Alright, so ini yang saya katakan semalam. Hari ini di mana kita menantikan sebenarnya pada jam 9.30 malam sebentar lagi data NFP akan dikeluarkan, and normally impactnya kalau kita lihat mampu sebenarnya memberikan kesan kepada pergerakan pasaran sekitar 100 pips. So apa yang akan berlaku, sebenarnya saya pun nak berkongsi, saya nak dengar pandangan Encik Zuli kita sebentar lagi, tapi saya nak pergi dulu kepada saya punya pergerakan chart. And normally memang saya akan pergi kepada EU dulu. Mungkin kita boleh lihat apakah jangkaan yang bakal berlaku ya pada malam ini. Alright, so EU. Alright. Bagi saya, ini time frame yang saya gunakan, memang saya fokus kepada M30, tetapi rujukannya kita lihat kepada time frame H4. So perjalanan EU seperti biasa kita lihat ya untuk waktu momentum sekarang ini, level price yang paling tinggi ataupun kita kata level resistannya masih lagi belum gagal ditembusi ya di time frame H4 di paras harga 1.10256. Alright. So kesinambungannya untuk saya melihatkan perjalanannya pada hari ini. Sebab strategi yang saya gunakan ini normally saya fokus untuk nak tengok potensinya kepada hari yang sama. So hari ini kita lihat permulaannya, apa yang berlaku ya. Untuk di M30 sebenarnya ada satu level price ya, 1.08879. Melihatkan pergerakannya yang lepas, kita lihat level ini adalah level price yang belum berjaya ditembusi. So that's why saya lihat in short term, secara scalping around the target 20 to 30 pips ya untuk strategi seperti ini, saya melihatkan momentumnya ada kepada buy seketika. Alright, gabungan kombinasi daripada Stochs, saya juga gemar untuk lihat kepada indikator Stochs. Di mana kita melihatkan permulaannya dia dah berada pada area 20 sebenarnya. Dan kita lihat kombinasi di mana price tidak menembusi zone sokongan ini. Alright, dan di sinilah permulaannya ya. Kalau saya memang saya mencari momentum, yang paling baik adalah sekurang-kurangnya 2 candle, itu yang selalu saya praktikkan. Dan momentumnya saya lihat yes ya. Di sini sebenarnya, alright, yes, around like 30 pips. So strategi seperti ini kita mencari kepada permulaannya. So kesinambungannya ini tak boleh berlaku dah, anda tak boleh entry dah. Kita hanya cari permulaan. Targetnya hanya sekitar 20 ke 30 pips. Bila kita dah dapat target kita, kita harus close kita punya position. Ingat ya, setiap strategi yang kita gunakan dalam pelaksanaan dagangan ini, kita harus ada penamatnya. Kita kena tahu caranya. So kalau you guna strategi secara long term ya, mesti kita kena tahu di manakah permulaan dan pengakhirannya. Sama macam kita mencari titik permulaannya. Kalau high-nya di mana, low-nya di mana, sama. So di sini apa yang saya praktikkan, dan kena ada target anda. Tak boleh merewang, rasa sesedap rasa macam Abang Zuli kata tu betul. Bila ada sesedap rasa tu tak kena. Alright, yes. Mana ada untuk banyak. It's okay. Tapi semalam saya memang dah predict level tersebut AC Milan, dan saya lihat semua, saya tak boleh PM anda saja. Tapi saya tahu anda dah position anda dah kena take profit semalam. So ini untuk kesinambungannya, sudah semestinya anda tanyakan apa perjalanannya untuk minggu hadapan. So saya melihatkan pergerakan ini, jangan lupa ada satu lagi level rintangannya, kerana di H4.
Okey, rujukan saya nya di H4. Okey, saya telah remark sebenarnya ada satu lagi level, okey, sebelum resisten yang kita tunggu sebenarnya. Kalau kata pergerakan ini nak ke atas sebenarnya. Okey, inilah level yang saya lihat momentum permulaan harga harus menembusinya. Okey, tapi belum lagi. So, apa kita punya perancangan untuk next week? Okey, jadi kita tunggu news ya yang akan bakal berlaku pada malam ini. Bagaimana momentum, adakah dolar akan mengukuh? So saya lihat kalau dolar akan mengukuh, okay, kemungkinan ini adalah level yang akan cuba diuji. Okay, so selagi level ini belum berjaya ditembusi, okay, caranya adalah, alright, so ini perancangan ya. So ada dua level yang kita perlu beri perhatian. Okay. So momentumnya saya menganggarkan di sekitar sini, di level sini. Okay, kita remark dulu ya. Dan kita akan kembali pada minggu depan. Itu memang biasalah. Ya, normally on Tuesday lah ya, kerana hari Isnin kita public holiday sempena dengan perayaan Thaipusam. So hari Selasa saya akan come back sebab saya nak tengok result dia, apa yang bakal berlaku. Okay, so ini hanya jangkaan ya, kita nak orang kata apa, setiap apa yang kita lakukan dalam dagangan ini akan ada error dia. Okay, so kita nak kenal pasti sebenarnya, cuma momentumnya kita nak carinya di mana. Okay, so ini untuk EU. Okay, level yang masih lagi saya beri perhatian, okay, untuk saya nak lihat kalau sekiranya okay, perubahan kepada pergerakan EU ini ke atas adalah harga harus menembusi level 1.10256. Okay, so ini pendapat saya untuk EU. Okay, so bagaimana untuk GU? Yes, sangat mencabar sebenarnya. GU memang sangat mencabar sebenarnya. Okay, cuma momentumnya ya, untuk hari ini in short term, yes, dah dapat sedikit hasilnya around the 30 pips. Okay, kerana apa? Saya ada reasonnya untuk GU. Okay, alright. Yes, semalam harga telah membuat penurunan ya, dan saya telah remark sebenarnya satu level dan rujukannya seperti biasa saya menggunakan H4. Okay, kerana ini merupakan satu support okay, yang previously okay, di paras harga 1.21832. Okay, dan saya melihatkan ini adalah momentumnya di M30, okay, di mana permulaannya di sini. Okay, alright, di sini harga tidak berjaya menembusi level ini. Okay, inilah momentum permulaannya. Okay, dan kita tahu, okay, kita dah dapat petanda seketikanya di sini apabila, alright, stoch dah berada pada area 20. Okay, dan ingat dia bila kita guna indikator tu selalu ada yang tanya yang PM saya, okay, kalau dah masuk area 20, dah masuk area 80 tu memang dah boleh terus entry? Jawapan saya memang tidak. Okay, alright, kita hanya bersedia saja. Bersedia dan kita kena tunggu confirmation, dan inilah caranya saya menggunakan confirmation melalui penggunaan support dan juga resistance. Okay, alright, dan momentumnya adalah di sini, candle di sini saya nampak ada peluang. Okay, short term for buy. Alright, yes. Okay, dia dah pergi sekitar 71 pips, tapi saya tak kejar lah ya, kerana strategi ini saya memang kekalkan momentumnya 20 ke 30 pips. Okay, cara setiap orang masing-masing terpulang ya. Kalau kata anda adalah seorang yang berjiwa kental, okay, alright, mungkin anda lebih sesuai memegang posisi dalam satu jangka masa yang panjang. Okay, dan strategi ini, okay, walaupun menggunakan M30 tetapi guideline-nya kita harus membuat rujukan kepada time frame H4. Okay, kepentingannya di sini juga selalu saya tekankan di mana kita kena memahami strukturnya bagaimana. Okay, so keseluruhannya untuk GU di H4 saya masih lagi melihatkan level price ya yang paling tertinggi yang belum berjaya ditembusi setakat ini adalah 1.24243. Okay, alright, so ingat dalam buy ada sell, dalam sell pun masih ada buy. So kalau secara scalping, strategi kita ini yang kita harus lakukan. Okay, alright, so yes, saya nampak soalan daripada Alex sebenarnya. Alright, mungkin ada Abang Zuli nak buat sedikit penambahbaikan ke tentang pertanyaan daripada Alex? Okey, so saya dah share.
Dah. Okey, so Alex, soalan pertama Alex tadi adalah mengenai apa yang berlaku dalam pasaran. Kita nampak stock market semua merah. Okey, basically early this morning, Alex, Wall Street punya close, kita ada the three big giants dengan market cap tertinggi, almost 20 ataupun almost 20% lah of the made up untuk S&P 500. Kita ada Apple, kita ada Google, Alphabet dan kita ada Amazon announcing dia orang punya corporate punya result for quarter 4 2022, and all of them miss expectation. So itu yang menyebabkan pasaran semua menjangka bahawa prestasi untuk corporate untuk US tak seperti yang dijangka sebelum ini. In other words, ekonomi tak bagus sangat, simple, pada kuartal keempat. Sebab kalau kita cerita pasal ekonomi, the best indicator of course adalah kepada GDP. Tapi kena faham, GDP itu data kerajaan. GDP itu ada pelbagai, itulah the broadest, paling broad lah indicator untuk pertumbuhan ekonomi. But when you are talking about actual economy, you're talking about companies, the private sectors. Kalau kita ambil jumlah pekerja swasta dengan jumlah pekerja kerajaan, kerajaan tak ramai. Betul tak, Bani? Betul. Kan? Mungkin dalam workforce kat Malaysia pun maybe 5%, 3%, 5% of the whole workforce punya population. Sama macam US. Jadi kalau kita ambil actual economic performance, you look at all these giant company because they employed the most dan dia orang pun buang pekerja kan. So itu dia lah. So to answer you short, dengan pendek adalah pada Wall Street close kita ada 3 company, Apple, Google dan Amazon, umum dia orang punya perolehan dan all three miss expectation. That's why kita nampak pasaran saham jatuh. Okay. Yang kedua adalah kepada NFP pada malam ini. So NFP pasaran menyangkakan angka yang lebih rendah. Sebenarnya jangan tengok Forex Factory itu ataupun Trading View punya ni. Sebenarnya ini adalah satu range. Anda boleh dapatkan semua ni percuma. Anda Google ini. Ni, Econoday. Anda Google Econoday. Sebenarnya bila kita kata NFP, mana kita dapat yang Forex Factory punya expectation tu? Sebenarnya itu adalah satu median ataupun average. Ada 100, dekat Reuters tadi saya tengok ada 181 analis, ekonomis, bank hantar dia orang punya jangkaan untuk ekonomi, untuk NFP. Jadi ada yang kata serendah 150,000, ada yang kata setinggi 260,000. Bila kita tambah semua ni dan bahagi dengan 181, kita dapat 185,000. Jadi maksudnya sekiranya NFP keluar dalam range 150,000, 260,000, tak jalan sangat. Jalan lepas tu balik. Kalau dia luar daripada jumlah ni, tinggi ataupun bawah daripada ni, then baru kita nampak pergerakan terkejut sebab orang tak jangka. Okey, itu adalah untuk non-farm payroll. Untuk kadar pengangguran pula, pasaran menyangkakan pengangguran yang meningkat ke 3.6. Sekali lagi, ini merupakan range. Maksudnya kalau bawah 3.4 ataupun atas daripada 3.6, then baru kita nampak pergerakan yang sustain. Dan seterusnya kepada average hourly earnings. Pasal menyangkakan angka yang sama. Jadi kalau dia bawah daripada 0.2 ataupun atas 0.4, then baru ada pergerakan yang mengejutkan. Oh, ada sebab nak masuk market. Ada sebab baru. Okey. Tadi juga Alex tanya mengenai news tu penting tak? News penting. Dia kepada teknik anda. Kalau anda katakan teknik aku tak peduli news. Macam saya tak peduli news. Saya ada pelbagai feed. Kalau anda nak dapatkan feed free, anda boleh gunakan website ini. Macam-macam dah kongsi ni. Ini dinamakan sebagai Financial Juice. Kalau nak tahulah, anda boleh guna Financial Juice ni, tapi dia delay sikit. Tapi kalau anda nak tahu segala-galanya dalam dunia, ni lebih kurang. Ni rupa dia lah kalau anda nak tengok yang
yang profesional pakai, anda boleh pakai, ni contoh lah, nama dia Financial Juice. Anda boleh register guna yang free. Okay, kalau nak dia bercakap pun ada. Meriah bilik ni, macam-macam bunyi dia kan. Boleh guna yang ni. Kalau nak subscribe, ada payment dia. Ni tapi cukup lah kalau anda nak, daripada anda tengok dekat Forex Live tu kan. Forex Live pun diletak kat sini. Jadi anda ada satu tempat. Tak payah pergi MNI, payah pergi Bloomberg, tak payah pergi Reuters sebab dia sekali kat situ. Itu Financial Juice. Tapi dia delay sikit. Tapi kalau anda nak dia real time, anda kena subscribe kepada dia. Ada banyak lagi lah website ya. Tapi ini lebih cukup. Dia siap ada live trade dengan NFP. Tu betul-betul itu live lah. Dia kata masuk, dia kata keluar. Tak payah ikut. Saya pernah tengok, tak payah ikut. Dia dah pergi je dah. Okey, last kali Alex adalah berkenaan dengan bagaimana kita keep up dengan chart. And I know I provide lot of, Alex dah tengok kan? Boleh tengok dekat phone, boleh Lasman. Okey, dekat phone boleh, dekat tab boleh, dekat laptop boleh, dekat PC semua boleh. Dia website. Maksudnya kalau anda ada Google tu, dia ada lah. Okey. Ada Chrome, dia ada lah. Okey. Zul, saya cara kampung sikit kalau candle forex US tu merah, maksudnya US tak kuat. Tak, jangan tengok merah, hijau, kuning, kelabu, jangan tengok benda tu AC Milan. Itu mengarut. Siapa yang kata kalau merah US dollar lemah? Mana ada? Kan? Betul. Tak ada. Itu tahun 80. Sekarang ni dah tahun 2023. Abad baru dah kita. Tak payah pakai cara tu. Ada yang guna ni kan, ada yang pakai macam ni kan. Forex Factory lah, saya tunjuk Forex Factory ya. Dekat XM pun kita ada website kita kan. Contoh ya. Okey, ini tak jalan. Tetap bukan macam tu. Ataupun ini merah, ini jangka kecil, ini lebih kecil. AUD pergi ke Mariana Trench. Tak macam tu. Tak. Bukan cara tu bukan cara tu. Dia trading, anda identify technical level. Itu sahaja. Anda identify, sebabnya anda nak menentukan risiko bila anda masuk berapa dolar. Rasman, kita MC ke, kita buat duit ke, berapa banyak ke, bukan kepada entry. Dia kepada berapa banyak kita entry. Tu dia. Jadi kalau kita kawal risiko kita dan anda tahu prestasi sistem anda, payah anda nak margin call. Faham tak? Dan kita tentukan trading teknik aku setahun, sebulan berapa kali entry. Kita bagikan duit lah macam tu. Dan kita tahu sistem kita tak 100%. Tak ada. Okey, soalan Alex tadi mengenai keep up dengan chart. Don't try to update your chart 24 hours. Okay, allocate a time when you are free. Okay, let me ask you, Alex, how many people can give you all these charts, H1 up to weekly, US30, H1 to weekly, full macam ni. Okay? And not just indices. Euro, US dollar, H1 up to monthly in case of Euro, US dollar. So how do I keep up doing all this? Macam mana? So what I do is I allocate time of the day bila saya free ya. So look at your daily punya jadual and allocate 1 to 2 hours a day to update chart, and don't try to enter the market while you are updating chart. Itu normally adalah worst decision that you can make. When you are updating chart, do your trading plan. So kat mana when price reaches there, I wait for price action. Macam saya tak tunggu price action, saya tak tunggu confirmation. Dalam sistem Wani, dalam sistem Azni, dalam sistem Imran, dia orang guna confirmation. Saya tak guna confirmation sebab saya guna limit order.
Because I don't stare at chart all the time. Itu sebab dia. Number 3 adalah kat mana my exits. Of course, itu dah ada dalam trading plan. And when do I manage? Maksudnya bila price buat something, saya letakkan SL, saya letakkan break even, saya move stop loss. Bila? When you are wrong, you are wrong. Don't force the trade. And jangan kita terikat dengan trade. Jangan ada feeling lah. Susah nak kata jangan ada feeling dalam trade. Tapi anda cuma boleh tak ada feeling kepada entry anda kalau anda letak jumlah yang anda boleh hilang. Maksudnya tak, orang kucing cakap kan, si ngeriji mata, tak berkelip mata, tengok alah kena stop loss. Apa lagi nak masuk Itu je. Cara tu cuma boleh dibuat kalau anda letak duit yang kalau jatuh anda tak pergi reverse kereta. Itu cara dia. Kalau anda nampak duit jatuh, anda reverse break emergency tengah highway, jangan letak. Itu je cara dia. Itu paling simple. Nak tahu berapa banyak, try driving kat highway, anda baling RM10. Itu paling RM10. Kalau tak terasa, buang RM50. Tapi depan rumah anak yatim lah kalau boleh. Gurau, Rosman. Okey, jadi itu daripada saya. Ada masa lagi kita. Lepas ni ada sesi Wani. Jadi sesi Wani lepas ni membincangkan mengenai pembentukan sistem dagangan. Sistem dagangan ni secara generalnya, apa yang anda perlu buat adalah, dia tak ada sistem yang betul. Anda kena cari, di XM kita ada 4 instruktor pada masa ni. Dan setiap kami mempunyai kaedah dagangan yang lain-lain. Sebab itu bila memilih instruktor untuk bersama saya dalam kita punya ni, kita cuba cari different style. Imran, Wani, Azmi dan saya, semua kita orang adalah lain. Jadi pilih yang anda nampak. Yang anda nampak dan faham dan sesuai kepada anda. Jadi salah satunya adalah kepada Wani dalam sesi Wani selepas ni. Itu sahaja daripada saya. Isnin kita ada sesi kan Wani? Betul. Off day. Public holiday. Okay. Saya chat saya seperti biasa update Isnin, samanya. Hujung minggu sama. Biasa saya tengok kat IG. Sentiasa ada. Okey, itu daripada saya. Wani ada sesi lepas ni, jangan ke mana-mana. Jadi itu saja, selamat bercuti semua, selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.